Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk kesetaraan jantina dari perspektif Islam dan Barat. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dan 4 lagi ahli kumpulan saya. Saya Fatin Syafira dari kelas MSc 220-3D. Yang pertama, Nurul Fatin Syahira dari kelas MSc 220-3D. Yang kedua, Syahidatul Adila dari kelas MSc 220-3D. Yang ketiga, Nur Afika dari kelas MSc 220-3C. Dan yang keempat, Nur Jazlin dari kelas MSc 220-3C. Jadi, kita pergi kepada isi kandungan yang pertama, iaitu pengenalan ataupun sejarah berkenaan dengan konsep kesetaraan jantina dari perspektif Islam dan juga Barat. Isu hak kesamarataan jantina ini sudah menjadi isu hangat yang diperdebatkan secara bergenerasi lamanya dari dulu sehingga kini. Perbezaan layanan yang amat ketara antara kedua-dua jantina ini menimbulkan pelbagai perselisihan serta permusuhan dan mengakibatkan timbulnya pelbagai ideologi yang negatif terhadap satu sama lain. Yang dilihat di slide, ia terbahagi kepada 2 poin, iaitu poin yang pertama adalah perspektif Al-Quran dan Bibel tentang penciptaan manusia. Agama Islam dan Barat bersepakat bahawa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan di syurga sebelum diturunkan ke bumi. Selain itu, agama Islam dan Kristian menyatakan bahawa Adam mencipta Hawa. Walau bagaimanapun, dalam Bibel pula mengatakan bahawa Hawa diciptakan dalam tulang rusuk. Dan kisah yang sama juga ada disebut dalam sebuah hadis bahawa para ulama berpendapat perkataan daripada tulang rusuk iaitu mindil tidak seharusnya difahami secara harfiah, tetapi perlu difahami secara kiasan atau ajazi, bahawa wanita ini adalah seperti tulang rusuk yang bengkok. Jadi kaum lelaki perlu bijak untuk melayan wanita dengan lemah lembut dan berhemah, kerana dengan tindakan yang kasar dan memaksa boleh menyebabkan wanita itu patah dan tidak dapat diperbaiki. Terima kasih Fira. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep keselamatan jantina. Konsep keselamatan jantina terbahagi kepada 2 pandangan, iaitu pandangan Islam dan Barat. Baiklah, keselamatan jantina mengikut pandangan Islam. Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dilakukan secara adil tanpa membezakan jantina. Ini bermaksud lelaki dan wanita akan dilayan sama rata tanpa berlakunya penindasan. Akan tetapi terdapat beberapa negara yang masih melakukan penindasan terhadap wanita, di mana mereka lebih mengutamakan undang-undang yang diperkenalkan sendiri berdasarkan budaya mereka. Sebaliknya, Islam secara jelas mengutamakan hak equity seimbang kepada lelaki dan wanita. Walaupun peranan mereka berbeza, tetapi ia saling melengkapi antara satu sama lain. Tambahan pula, Islam meletakkan darjat wanita pada kedudukan yang tinggi dan serta mempunyai hak keistimewaan sendiri. Seterusnya, keselamatan jantina mengikut pandangan Barat. Kini munculnya satu gerakan yang bernama Feminisme Barat. Objektif gerakan ini bagi memperjuangkan keadilan hak keselamatan antara lelaki dan wanita. Hal ini kerana bertujuan untuk membebaskan wanita daripada penindasan dan ketidakadilan oleh kaum lelaki. Gerakan ini memainkan peranan yang besar di Eropah dan di Barat demi memperjuangkan nasib kaum wanita di Barat bagi mencapaikan hak kebebasan mereka. Wanita di Barat ditindas dalam beberapa cara. Antaranya, mereka tidak boleh memiliki harta seperti lelaki, hak undang-undang mereka sangat terhad dan mereka tidak dibenarkan untuk mendapatkan pendidikan seperti kaum lelaki. Selain itu, keadaan bertambah lebih buruk apabila kalangan ahli falsafah Barat mendukung diskriminasi ini. Terima kasih kepada Afika. Seterusnya saya Fatin akan menerangkan aspek-aspek ketidakserataan jantina. Yang pertama, dalam aspek pendidikan, kaum wanita hanya boleh mempelajari perkara asas seperti membuat kerja-kerja di rumah. Kaum wanita juga tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dianggap penting sebagai seorang doktor dan seorang peguam. Seterusnya,
Mata pelajaran yang dianggap sukar juga tidak diambil oleh pelajar perempuan kerana mereka dianggap tidak pandai. Dalam aspek politik, kaum wanita menginginkan kuasa politik kerana ia amat penting dalam meneruskan perjuangan mereka. Sebagai contoh, Emily Davidson yang merupakan salah seorang wanita Britain yang ingin mendapatkan hak mengundi sebagai seorang wanita. Seterusnya, langkah-langkah yang boleh diambil bagi memberi keserataan jantina ialah dalam aspek pendidikan. Lelaki harus diajar tentang perkara yang biasa dilakukan oleh kaum wanita seperti melakukan kerja-kerja di rumah. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah membuka semua kelas kepada pelajar lelaki dan perempuan. Manakala dalam aspek politik, badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan serta parti-parti politik perlulah menganjurkan program-program bagi memupuk kesedaran dan hak asasi manusia. Terima kasih Fatin. Seterusnya saya akan menyambung tentang ketidaksetaraan dalam hak pekerja. Masyarakat Malaysia sering memandang rendah terhadap pekerja wanita terutamanya. Kebanyakan majikan tidak mahu untuk mengambil wanita bekerja dengan mereka kerana mereka beranggapan bahawa wanita mempunyai komitmen dan masa yang terhad dalam bekerja. Kebanyakan majikan mempunyai pemikiran bahawa wanita yang sudah berkahwin dan mempunyai anak ini sukar untuk menumpukan fokus. Selain itu, masyarakat Malaysia juga sering memandang serong terhadap wanita yang menceburi bidang mekanikal dan teknikal. Sekiranya terdapat wanita yang ingin menceburi bidang ini, mereka akan memandang rendah bahawa wanita tidak mampu melakukan kerja yang sama seperti lelaki. Kerana pada dasarnya, pada fitrahnya, lelaki mempunyai tenaga fizikal yang lebih kuat semestinya daripada wanita. Dan kelebihan wanita pula ialah mempunyai intelektual dan kesabaran yang tinggi. Namun itu tidak bermakna bahawa wanita tidak boleh melakukan kerja yang memerlukan tenaga yang berat dan lelaki juga boleh melakukan kerja yang memerlukan kesabaran dan intelektual yang tinggi. Pihak kerajaan boleh menguatkuasakan langkah-langkah untuk meningkatkan peratus pekerja wanita di Malaysia. Yang pertama ialah fleksibiliti dalam masa dan tempat bekerja. Contohnya seperti pekerja wanita yang hanya perlu menggunakan komputer, mereka boleh memilih untuk bekerja di rumah sahaja. Atau pihak syarikat boleh mengambil langkah untuk membenarkan pekerja wanita yang sudah berkahwin dan mempunyai anak yang kecil untuk masuk kerja pada pukul 9 pagi. Yang kedua ialah pihak syarikat boleh mempertimbangkan untuk menyediakan kemudahan dan tempat penjagaan kanak-kanak yang berkualiti dan dipercayai di pejabat. Ini supaya ibu-ibu tidak perlu lagi risau tentang keselamatan anak-anak mereka yang dihantar ke tempat penjagaan kanak-kanak di luar. Dan langkah yang terakhir yang boleh diambil ialah pembahagian sama rata dalam penjagaan anak-anak dan menguruskan hal rumah tangga antara suami dan isteri. Hal ini kerana kebanyakan suami sering mengandalkan isteri mereka yang bekerja terutamanya untuk menguruskan anak-anak mereka dan hal rumah tangga. Jadi hal ini boleh dielakkan dengan suami dan isteri bergila-gila dalam menjaga dan menguruskan anak-anak dan hal rumah tangga mereka. Pandangan masyarakat dan keluarga juga adalah antara faktor yang penting dalam ketidaksetaraan jantina. Masyarakat Melayu sudah sinonim sejak daripada dulu dengan budaya dan pemikiran bahawa hanya anak lelaki mereka yang akan menyambung pengajian. Sedangkan anak perempuan mereka hanya perlu tahu buat kerja rumah sahaja. Kebanyakan daripada mereka akan melarang anak perempuan mereka untuk menyambung pengajian yang tinggi kerana mereka sering merasakan bahawa mengeluarkan duit untuk pengajian anak perempuan mereka hanya akan merugikan mereka daripada segi duit. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai pemikiran yang sempit dengan merasakan bahawa apabila anak perempuan mereka berjaya menyambung pengajian yang tinggi, mereka akan memulakan pergaulan yang bebas yang akhirnya akan memberi kesan dengan menjatuhkan maruah mereka kerana pergaulan bebas dan melakukan zina. Sekiranya seseorang itu mendapat didikan agama yang cukup, mereka tahu untuk membezakan halal dan haram.
Antara kepentingan bagi wanita menyambung pengajian yang lebih tinggi dan bekerja ialah seperti yang kita boleh lihat pada zaman sekarang, kebanyakan daripada wanita tiada pendapatan selepas diceraikan dan akhirnya mereka perlu memulakan kerja dari bawah. Selain daripada itu, mereka juga dapat membantu suami mereka sekiranya terdapat masalah kewangan yang berlaku pada masa akan datang. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Adila. Terima kasih kepada Nur Jazlin atas penerangan sebentar tadi. Sekarang saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Ketidakserataan dalam kalangan wanita masih lagi berlaku dalam masyarakat Malaysia. Pandangan yang tidak relevan iaitu wanita hanya perlu duduk di rumah tidak boleh diguna pakai pada masa kini. Hal ini kerana mereka juga mempunyai kehidupan mereka sendiri untuk ditanggung tanpa membebani mana-mana pihak. Seterusnya, pelibatan kaum wanita dalam mana-mana bidang, terutama sekali dalam bidang pekerjaan, dapat membuahkan hasil yang positif. Hal ini kerana kaum wanita dan kaum lelaki mempunyai idea yang berbeza. Oleh itu, jika dikabungkan sekaligus, ianya akan membuahkan hasil yang sangat lumayan. Ianya bukan sahaja dapat menguntungkan syarikat, malah dapat memajukan negara. Kerjasama antara kedua-dua jantina iaitu kaum lelaki dan kaum wanita juga dapat membangunkan negara selaras dengan negara maju yang lain. Buah hasil idea yang sangat berinas daripada kedua-dua jantina dapat memajukan ekonomi negara. Idea yang berinas ini juga dapat diguna pakai untuk menstabilkan ekonomi negara. Kesimpulannya, kerajaan mestilah memastikan pelibatan antara kedua-dua jantina ini adalah setara, tidak kira di mana bidang sekalipun. Hak wanita mestilah diperjuangkan agar mereka dapat meneruskan kehidupan mereka tanpa membebani mana-mana pihak. Bidang pekerjaan merupakan salah satu bidang yang ketidakserataan diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Selain itu, sebagai seorang masyarakat yang progresif, kita tidak perlulah mengamalkan ketidakserataan dalam kalangan jantina ini berlaku dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih daripada kami Grup 5.